soalan nombor 20. Okey, selamat petang dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Dan hari ini adalah untuk sesi kelas kita PJPK. So, cikgu akan bagi dalam bentuk rakaman sebab cikgu khuatir sekiranya ada berlaku gangguan kepada line internet ataupun rangkaian internet lah. So, untuk mengelakkan daripada masalah tersebut berlaku, cikgu akan kongsikan sesi pembelajaran kita hari ini dalam bentuk rakaman video. Okay, so kalau tidak ada masalah nanti kita akan buat kelas secara segera masuknya dalam secara GM lah seperti biasa. Okay, jadi yang ini cikgu akan kongsikan dalam bentuk rakaman dahulu. Alright. Okay, so cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat. Okay, dan pastikan anda menjaga di manapun anda berada lah. Okay, dan cuti ini anda perlu ambil maklum, ambil tahu tentang apa yang akan kamu pelajari pada kemasukan sekolah akan datang. Jadi cikgu nak kamu ambil berat tentang itu. Jangan menganggap yang cuti ini terus cuti. Cikgu tak nak begitu. Sekiranya cikgu berjumpa lagi dengan kamu pada minggu pada penggal harapan, bila kamu masuk tingkatan 2, cikgu nak kamu dah tahu. Kamu dah bersedia. Kamu dah tahu, kamu dah bersedia dan kamu tahu apa yang kamu nak belajar. Bukannya masuk kelas dengan keadaan yang tak tahu apa-apa. Cikgu tak nak itu berlaku. Jadi kamu kena ambil berat. Ambil berat tentang diri kamu sendiri, tentang pelajaran kamu sendiri. So, jangan hanya cikgu yang bertungkus lumus. So, cikgu mengharapkan itu daripada semua pelajar. Alright, cikgu harapkan itu daripada semua pelajar. Ambil berat, ambil tahu tentang apa yang kamu akan pelajari pada sesi kemasukan sekolah akan datanglah. Ambil berat. Alright, so hari ni cikgu akan kongsikan, kamu boleh buka buku teks, buka sekali dengan buku kerja. Sebab dekat depan buku kerja tu macam cikgu cakap, dia ada nota khas kan. So nota itu dia dah rangkumkan semua benda. Dia dah rangkumkan semua benda yang ada dalam buku teks. Dia tak akan lari jauh. Dia tak akan lari jauh. Alright, so cikgu kongsikan paparan cikgu pada hari ini. Alright, kita tengok. Buka buku teks. Buka buku teks muka surat 133. Buka buku teks muka surat 133. So hari ni kita akan lihat tentang pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Ini adalah di bawah PEERS. PEERS. Apa tu? Pendidikan cikgu penat juga pakai ni. Alright, so pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. So kalau kita lihat, standard pembelajaran dahulu. Memahami pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual yang berisiko. Multimedia. Bagaimana multimedia ini, dia memberi kepada tingkah laku seksual yang berisiko. Kepada siapa? Kepada anda sebagai seorang pelajar. Kepada anda yang masih berada di bawah umur. Kepada anda yang masih belum berkahwin. Yang belum berumah tangga. Yang belum mempunyai pasangan yang sah. Yang legal. Inilah risiko dia. Ini yang kita akan lihat. Bagaimana multimedia ini membawa kepada pengaruh buruk. Tak akan pernah ada pengaruh baik kepada seksual berisiko. Orang tak pernah kata lagi, kalau kita melakukan seksual sebelum kita berkahwin, kita akan dapat benda baik. Ataupun kalau kita melakukan seksual ini di jangka masa sebelum umur yang sepatutnya ataupun kepada sebelum kesuburan yang sepatutnya, kita akan mendapat ini. Tak ada. Semuanya adalah risiko-risiko yang tidak baik. Maksudnya dia memberi impak ataupun kesan yang mana satu hari nanti dia akan mengganggu gugat diri kita sendiri. Alright, dia akan mengganggu diri kita sendiri. Sebab itu benda ini ditekankan. Kenapa ia ditekankan? Kerana untuk memberi kesedaran. Memberi kesedaran kepada anda. Kepada anda sebagai seorang pelajar, anak-anak, sebagai seorang remaja.
dan juga memberi kesedaran kepada ibu bapa supaya ibu bapa peka. Supaya mereka peka, mereka tahu apa yang mereka nak dedahkan kepada anak-anak, apa yang mereka boleh sorok ataupun tak perlu nak gembar-gemburkan kepada anak-anak. So itu penting. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh dengar suara cikgu. Okey. Seterusnya, mengaplikasikan kemahiran menangani pengaruh negatif multimedia terhadap tingkah laku seksual berisiko. Itulah macam mana kita nak mengaplikasikan kemahiran tersebut. Macam mana kita nak menangani pengaruh negatif multimedia ini terhadap tingkah laku seksual berisiko. Okey. Yang ketiga, menganalisis pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Macam mana kita nak menganalisiskan? Menganalisis pengaruh negatif. Apakah pengaruh negatif itu? Kenapa dia membawa pengaruh negatif? Okey, kenapa dia tak bagi pengaruh positif? Adakah pengaruh negatif ini sememangnya hanya pengaruh negatif yang dia beri? Adakah multimedia ini dia tak ada pengaruh positif? Jadi macam mana kita nak analisis? Kita tengoklah satu persatu. Kita tengok satu persatu daripada point A, daripada point B, daripada point C. Apa yang kita akan dapat, apa yang risiko dia, apa kesan dia. Alright. Seterusnya, menjana idea cara menangani tingkah laku seksual berisiko dan kepentingan penahanan diri daripada seks. Penahanan diri daripada seks. Seks ini apa maksud dia? Tahulah, berhubungan. Okey, berhubungan. Tak perlulah cikgu nak jelaskan apa, tak perlulah cikgu nak tunjukkan video ke, cikgu nak tunjukkan gambar lah. Kamu boleh fahamlah. Okey, di usia kamu sekarang. Jadi sebab itu penting untuk kita elakkan daripada ini berlaku. Walau kadang-kadang walaupun kita rasa kita okey, kita rasa kita terkawal, kita rasa kita boleh menahan nafsu ke ataupun kita boleh menahan situasi, kadang-kadang dia ada orang ketiga. Okey, siapa orang ketiga ni? Orang ketiga ni lah syaitan tadi. Syaitan ni rajim. Ni cikgu dah macam nak ajar agama ni, macam nak ajar moral. Okey. Okey. Cikgu sambung lagi. Kita ambil sebelah. Cikgu tak akan ambil masa yang lama hari ni. Kita nak relax saja. Okey. Ini cikgu nak skip. Okey, tengok. Okey, risiko seks sebelum nikah. Okey, risiko seks sebelum nikah. See this. Ini 2 bit. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 maksudnya 4. Ada 4 warna. Alright. Okay, so kita tengok yang pertama. Ini adalah risiko seks sebelum nikah. Apakah risiko dia? Risiko ni tadi apa? Kesan. Biasanya kalau kesan ini kita lihat kepada benda-benda yang buruk, benda-benda yang negatif, benda-benda yang membawa kepada keburukan. Okay, benda yang tak baik lah, yang memberikan kepada kita kesan yang tak bagus. Yang pertama, kalau seks rambang, okay, perlakuan seks kerap bertukar pasangan penyebab penjangkitan seksual. Inilah ada orang ada HIV, ada AIDS. Okay, ini bukan hanya terhenti kepada mereka sahaja. Ini dia akan terus bawa kepada anak-anak mereka. Okay, so bukan penghujung dia bukan dekat situ. Alright. Penting untuk kita tahu benda ini. Seterusnya, menggugurkan kandungan sebab malu. Malulah. Baru 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, okay, dah mengandung. Belum berkahwin, okay, belum ada pasangan yang secara kita boleh lihat secara legal, okay, di atas kertas maupun secara agama ke secara negara, tak ada. Jadi sebab malu, mereka cuba nak gugurkan kandungan ini. Alright. Ini boleh menjejaskan kesihatan bayi dan diri sendiri. Okay, dia menggugurkan kandungan. Kesianlah. Kesian kepada bayi-bayi yang tidak berdosa. Kasihan kepada anak-anak yang tak tahu apa-apa. Okay, kita macam rosakkan mereka. Okay, mereka layak untuk mendapat hidup yang bagus. Tetapi oleh kerana kesilapan, kealfahan, kekilafan kita, okay, kita buat benda itu. Mereka tak salah. Okay, yang seterusnya, anak tidak sah taraf, tidak diterima keluarga dan masyarakat dan berasa rendah diri. Kesian apabila mereka ini dah dewasa nanti, dah besar nanti, tak diterima keluarga dan masyarakat, okay, berasa rendah diri. Kalau ada yang diterima pun, mungkin penerimaan itu nanti dia akan ada bunyi-bunyi, ialah anak angkat, okay.
something like that. Alright. Bercanggah dengan agama dan norma masyarakat, perbuatan yang keji dan hina pada pandangan masyarakat. Tidak ada agama, tidak ada masyarakat, agama yang yang menggalakkan benda ini. Tidak ada. Tiada. Kamu sebutlah agama apapun, bangsa apapun, masyarakat manapun, di manapun, negara apapun, tidak ada yang menggalakkan seks sebelum nikah. Tak ada. Potong jari cikgu kalau cikgu cakap macam ni salah. Potong jari cikgu. Kamu buktikan kepada cikgu ada seks sebelum nikah. Tak ada. Tidak ada. Jadi itu bermakna benda itu memang diharamkan. Kita tak galakkan. Bukan tidak galakkan, memang kita tak benarkan. Alright? Okey, seterusnya kemerosotan pelajaran. Hilang tumpuan pada pelajaran dan gagal dalam peperiksaan. Gagal dalam peperiksaan. Sebab apa? Sebab dia dah fikir ni tadi. Banyak benda dia fikir. Dia dah fikir pasangan dia dah fikir anak dia fikir malu dia dah fikir malu dia dah fikir macam mana nak berhadapan dengan ibu bapa, macam mana nak deal dengan masyarakat setempat. Jadi ini yang akan menjadi masalah. Alright, ini yang akan jadi masalah. Seterusnya, hamil sebelum nikah. Ini pun satu. Kita, kamu tengoklah satu persatu. Kita tak bekerja. Dia tak bekerja. Kemudian, dia tidak ada pasangan. Alright, dia tidak ada pasangan. Seterusnya, apa lagi? Dia tidak ada rumah. Tidak ada harta. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada keluarga. Jadi, bagaimana dia nak survive? Bagaimana tanggungjawab itu tak dipikul? Macam mana? Bagi tahu cikgu. Dia nak bagi makan anak dia apa? Kalaupun ibu bapa tu dia ambil mengambil tanggungjawab kan? Maksudnya dia tidak melepaskan tanggungjawab dia sebagai ibu bapa. Dia nak bersamalah dengan keluarga tu. Tapi bagaimana? Dia nak bagi makan apa? Bagi pasir, makan batu. Mencemarkan maruah keluarga. Yang ke-ni, mencemarkan maruah keluarga, dipandang serong oleh masyarakat. Dia akan dipandang serong oleh masyarakat. Sebab apa? Sebab masyarakat ni kita ada norma kita. Biasanya kalau orang kampung orang kampung kenal dengan mak bapak, kenal dengan nenek, pakcik, makcik, datuk kita. Tapi bila benda ini sudah berlaku, benda ini sudah terjadi, apakah kesan dia, apakah risiko dia? Secara tidak langsung dia akan mencemarkan nama baik keluarga. Mencemarkan. Dia dah memalit arang, mencalit arang ke muka mereka. Kenapa? Apa maksud perkataan ini? Apa maksud peribahasa ini, mencalit arang ke muka mereka? Seperti kita mengotorkan muka mereka. Arang hitam kan? Arang hitam. Kita calit arang dekat muka, then mereka akan malulah. Ini yang kita cuba nak elakkan. Ya. Seterusnya, mencemarkan maruah diri akan dicemuh dan disingkir masyarakat. Dicemuh dan disingkir oleh masyarakat. Kita nak tinggal kat mana? Cuba fikirkan kalau benda ini berlaku. Jadi cikgu mengharapkan benda ini tidak berlaku. Tidak pernah berlaku dan tidak akan berlaku. Itu yang penting. Alright. So, cikgu nak kamu cuba cari di dalam buku tambahan, dalam buku kerja, tajuk ataupun latihan bagi topik ini. Pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Kamu cari and then selesaikan latihan tersebut. Selesaikan latihan tersebut dan kamu siapkan. And then nanti ambil kalau dah siap, simpan dan kita akan tengok nantilah bila kita ada masa untuk tengok nanti. Jadi tahun depan kamu dah berada di tingkatan 2. Sebenarnya kamu dah tingkatan 2 dah. Jadi kita cuba untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sambil-sambil cikgu ajar ni kan. Jadi kalau kita nak guna multimedia, tidak ada masalah. Multimedia ni tak ada masalah. Kamu nak gunalah multimedia sehari 24 jam. Kamu nak guna 24 jam sampai 25 jam. Satu minggu kamu tak stop guna multimedia kan. Multimedia apa lagi contoh-contoh multimedia? Bukan internet saja, bukan telefon saja, bukan laptop saja.
Okay, banyak multimedia ni, banyak media yang ada, media cetak, media lisan, media tulis, apa-apa saja. Sebab tu nama dia multi. Okay, multi, kepelbagaian media, okay, variasi media yang ada. Jadi kita gunakan media itu dengan cara yang bijak, berhemah. Okay, jangan hanya seperti melepaskan batuk di tangga saja. Okay, jadi fikir dengan waras, fikirlah macam manusia yang normal. Jangan seperti ada orang yang hanya sekadar buang masa saja dengan multimedia. Guna multimedia itu sebagai satu input yang baik. Ambil manfaat, ambil benda-benda yang positif. Okay, ambil benda-benda yang baik, yang bagus. Okay, kalau yang tak bagus tu abaikan, tinggalkan. Okay, kita jangan fikirkan ataupun kita jangan ambil benda-benda yang tak baik, negatif lebih daripada benda yang positif. Okay, kita elakkan benda itu sebab internet berada di hujung jari. Apa maksud dia? Sekali kita tekan, kita dah boleh nampak benda. Okay, sekali kita tekan, kita klik-klik, kita swipe up, swipe down, swipe right, swipe left, kita dah nampak benda. Jadi kita sendiri kena bijak. Kita kena bijak kawal nafsu kita kena bijak kawal kawan-kawan kita kena bijak kawal sosial kita. Itu yang paling penting. Alright, so kalau tidak ada apa-apa lagi, cikgu nak kamu buat latihan bagi tajuk di bawah pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Ini untuk pendidikan kesihatan. Okay, pendidikan dekat belakang. So, kamu cari dalam buku kerja, okay, buku tambahan tu, kamu tengok untuk tajuk di bawah pengaruh multimedia ni. So, kamu selesaikan semua. Dan cikgu nak kamu buat semua latihan yang ada. Ini kelas terakhir kan? Kelas terakhir kita. So, cikgu nak kamu selesaikan semua latihan di dalam buku kerja tersebut. Sebab apa? Sebab tak ada dah. Buku tu tak akan diguna. So, kamu selesaikan dan gunakan sehabis baiknya. Kamu buat saja. Tak perlu nak tunjuk dengan cikgu. Cikgu saya dah buat, cikgu saya belum buat. Cikgu tahu. Ini untuk kebaikan masing-masing. So, cikgu tak perlulah nak mengawasi kamu 24 jam. Tak perlu cikgu nak tengok kamu. Dah buat kah? Ni dah buat kah? Tak perlu. Jadi, kamu kena tahu. Okay, so kalau dekat kelas lain ceritalah. Ni PDPR, cikgu dekat sekolah, kamu dekat rumah, kamu tahu-tahulah, faham-faham, pandai-pandai mengawasi diri sendiri. Jangan terikut-ikut sangat dengan sikap malas tu. Alright, itu yang penting. Okay, so itu saja kelas untuk hari ini. Cikgu, kita jumpa lagi pada sesi akan datang kalau kita masih bersama. Dan cikgu nak ucapkan selamat bercuti dan kita jumpa lagi pada bersua lagi pada sesi akan datang lah. Okay, kalau kita masih bersama. Okay, so kamu selesaikan tugasan yang cikgu beri itu. Jangan lupa untuk buat ulang kaji, jangan lupa untuk terus membaca, jangan lupa untuk jaga diri sendiri. So, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang dan selamat bercuti. Okay, so thank you.